Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersua lagi pada pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, iaitu At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Kita menggunakan kitab ini. Okey. Dan ini dah ulangan kali yang kedua. Untuk Qamus Al-Quran kita masih belum habis. Kemudian alhamdulillah, sebelum kita memulakan majlis pengajian kita pada pagi ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, lancarkan majlis kita, majlis pengajian kita pada hari ini, dan juga memberkati pengajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi dalam pengajian kita bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Suka saya memberi penerangan di sini, iaitu kita terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian Qamus Al-Quran. Yang kedua adalah bahagian teknik yang terpilih. Dan semalam teknik yang terpilih kita telah habis, telah khatam untuk pusingan yang kedua. Pusingan pertama dah habis, ulang lagi pusingan kedua. Dan hari ini insya-Allah pada pusingan kedua akan diterangkan kaedah-kaedah yang manusia terlepas pandang, yang penting. Dan yang ketiga adalah mengenai perkataan seerti ataupun bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Ustaz Anggah kita untuk memberi pencerahan mengenai Qamus Al-Quran dalam buku ini. Siapa yang tak dapatkan buku ini lagi, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan sesegera yang mungkin. Admin akan masukkan nombor beliau ataupun nombor pusat tahfiz kita untuk kita terus delivery kepada tuan-tuan dalam masa sehari, paling lambat pun 2 hari insya-Allah akan sampai. Kemudian tuan-tuan tekankan butang share untuk pengajian kita pada pagi ini supaya ramai yang dapat mengambil manfaat istifadah daripada apa yang akan dibincangkan pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Seterusnya kita menjemput Ustaz Anggah untuk menyampaikan bahagian beliau, iaitu mengenai dengan Qamus Al-Quran. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pagi yang berbahagia ini pada siri ke-42 ya. Belajar bahasa Arab Al-Quran yang insya-Allah
seperti biasa dimulakan dengan bagian saya, iaitu Qamus Al-Quran. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan teruskan senarai kata-kata di dalam Qamus Al-Quran ini. Kita berada pada huruf Qaf, pada penghujung huruf Qaf, iaitu bagi tuan-puan yang mempunyai buku boleh buka pada muka surat ke 173. Jadi semalam kita telah mensenaraikan kata-kata yang mana berakhir pada huruf Qaf, Waw dan Lam. Sekarang kita masuk pada huruf Qaf, Waw dan Mim. Ada juga Qaf, Waw dan Mim. Semalam Qaf, Waw dan Lam. Sekarang Qaf, Waw dan Mim. Kalau ada waw di tengah, bermakna itu adalah huruf ilat. Ya, ada huruf ilat di tengah, maka fi'ilnya dari waw itu dia ganti kepada alif menjadi qama yaqumu. Itu adalah fi'il madhi. Fa'ala yaf'ulu, qama yaqumu, bermakna berdiri, lakukan, jaga. Ya, berdiri, melakukan, jaga. Jadi sebenarnya kata qama yaqumu ini sebenarnya tuan-puan banyak maknanya, ya, sesuai dengan huruf jar yang kalau tuan-puan baca di kotak bawah ada tu, kotak di bawah dituliskan kata kerja qama yaqumu mempunyai makna yang terlalu banyak. Jadi dia sesuaikan dengan huruf jar selepasnya. Ada qama bi, ya. Qamaan banyak. Jadi kita sesuaikan yang mana makna asalnya adalah bangun, ya. Qama yaqumu itu berdiri, bangun, atau lakukan. Ada pula menjaga. Itu dia. Lepas tu kata terbitan dia apa? Isim dia qiyamun. Ini bangun, berdiri atau lakukan perbuatan. Lepas tu al-qiyamah. Di sini disenaraikan kata-kata al-qiyamah. Al-qiyamah tak perlu kita pening-pening juga, ya. Al-qiyamah ini dia dah menjadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa Melayu. Al-qiyamah, kiamat, ya. Bangkit, berdiri atau kiamat, hari kiamat. Itu dia. Lepas tu ada lagi fi'il yang lain, aqama. Aqama ni kalau tuan-puan rujuk pada muka surat 14, dia ikut wazan af'ala. Aqama, af'ala. Tak ada pun sukun, Ustaz. Ini disebabkan karena dia ada huruf ilat, maka dia menjadi macam ni. Aqama af'ala. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu, maka aqama yuqimu. Tu tuan-puan boleh tuliskan di bukunya, di fi'il mudhari'nya adalah aqama yuqimu. Okey. Apa makna aqama yuqimu? Menetapkan, ya, menetap atau mendirikan. Itu mendirikan. Biasanya kata-kata aqama ini dia disandingkan dengan kata-kata salat, ya, aqimis salah, yang lain. Lepas tu ada kata-kata istaqama. Ini fi'il juga. Dia ikut wazan istaf'ala. Istaqama. Kalau tuan-puan rujuk muka surah 14, dia ikut wazan istaf'ala. Istaqama, istaf'ala, yastaf'ilu. Mudhari'nya adalah istaqama madhi, yastaqimu. Itu mudhari'nya. Apa makna istaqama? Menjadi tetap dan lurus. Itu dia. Inilah nanti kita dapati kata-kata mustaqim dari sinilah. Yang lurus maknanya, ya. Okey. Baik tuan-puan, kita teruskan. Ada kata-kata qaumun. Ini juga dah menjadi bahasa Melayu kita. Qaum. Dalam huruf Arab dia ada huruf qaf. Melayu dia tak menggunakan qaf, dia menggunakan ka biasa saja. Kaum, ya. Kaum, kaum. Lepas tu ada kata-kata qiyamun dengan makna qayyimun, bermakna tegap atau benar. Lepas tu ada kata-kata maqamun. Maqamun ini tuan-puan, dia adalah isim makan, ya, dalam bahasa Arab. Dia tempat, ya. Maqam ini dia apa kan, dalam siratnya adalah nama tempat, ya. Kalau aqama mendirikan, atau berdirikan, maqamun tempat berdiri. Itu dia kedudukan. Jadi asal katanya fiilnya aqama, dia boleh berubah menjadi nanti maqamun kalau ditasrifkan. Dalam Al-Quran banyak akan kita jumpai, ya, dengan kata-kata huruf qaf, waw dan mim ini. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-20, boleh tuan-puan tengok pada ayat
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Itu dia. Kata-katanya qamu. Ya. Apabila gelap menimpa mereka, wa idza azlama alaihim, apabila gelap menimpa mereka, qamu, mereka berdiri atau berhenti. Itu dia tuan-puan. Dia menggunakan kata-kata dengan fi'il madhi. Qama, qama, qamu. Qamu itu bermakna orang yang berhenti itu ramai, orang yang berdiri itu ramai. Kalau qama saja satu orang berdiri. Kalau qamu banyak berdiri. Banyak orang. Lepas tu dalam surah Al-Furqan ayat ke-64 dia menggunakan kata-kata qiyamun. Dia menggunakan kata-kata qiyamun. Pada ayat apa? Pada ayat ke-64 walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Itu dia. Qiyama itu dia diambil dari kata-kata qiyamun, ya, menggunakan kata-kata qiyamun. Orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud, ya, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, sujjadan wa qiyama, bersujud dan qiyama, berdiri dan bersujud. Itu dia. Jadi qiyam ini bangun, berdiri. Itu dia tuan-puan. Lepas tu ada pula dengan menggunakan kata-kata al-qiyamah. Ini ada pula surah khususnya. Surah Al-Qiyamah ayat ke-1. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini tuan-puan boleh tengok nanti surah Al-Qiyamah. Tanpa ditengok pun sebenarnya tuan-puan dah tahu dah qiyamah ini maknanya apa, karena sudah menjadi bahasa Melayu. Okey tuan-puan, lepas tu pada kata-kata muqam, ya, kata-kata muqam ada juga dia menggunakan pada ayat Al-Furqan juga, ya, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, ayat ke-66, ya. Dia bermakna di sini tempat kediaman, ya, tempat berdiri, tempat kediaman. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Baik tuan-puan, kita teruskan pada huruf selanjutnya. Ada huruf qaf, huruf waw, huruf ya. Huruf qaf, huruf waw, huruf ya. Ini tak banyak, ada 3 kata saja yang kita perlu ingat tuan-puan. Yang pertama ada kata qawiyun. Qawiyun. Qawiyun yang bermakna yang kuat. Ya, lepas tu ada kata-kata quwwatun. Bukan kuah, quwwatun. Quwwah, jamaknya quwan. Ini bermakna kekuatan. Quwwatun jamaknya quwan, bermakna kekuatan. Lepas tu ada kata-kata muqwin, pengembara padang pasir. Mungkin kata-kata muqwin ini karena mungkin orang yang pengembara padang pasir ini kuat-kuat, makanya dia ambil dari kata-kata qawin, ya. Mungkin nanti ditambahkan Ustaz Farid mungkin penjelasan dia. Baik tuan-puan, kalau kita tengok dalam Al-Quran ini banyak sekali akan kita jumpai dengan huruf qaf, waw dan ya ini. Pada surah Asy-Syura misalnya, pada surah Asy-Syura ayat ke-19, pada ayat ke-19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Qawiyyul, dan dialah yang maha kuat, al-aziz, dan maha perkasa. Lepas tu ada lagi dengan menggunakan kata-kata quwwah. Quwwah ini kita selalu jumpai dan dengar pada surah At-Tariq. Ya, surah At-Tariq juzuk 30. Ini selalu kita dengar ni ayat ini. Ayat ke-10 tuan-puan. Surah At-Tariq ayat ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ini dia. Fama lahu, maka tidak ada bagi manusia, lahu, bagi mereka itu apa? Min quwwah, kekuatan, sesuatu kekuatan, ya. Wala nasir, dan tidak ada juga seorang penolong pun. Itu dia. Lepas tu pada surah Al-Waqi'ah juga akan kita jumpai dengan menggunakan kata apa? Muqwin, pengembara padang pasir.
Ini pada surah Al-Waqi'ah ayat ke-73. Nanti tuan-puan boleh tengok dalam Al-Quran. Pada ayat 73, nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Itu dia. Kami jadikannya tazkiratan, peringatan, wa mata'an dan bahan yang berguna, ya. Lil muqwin, bagi para musafir di padang pasir. Itu dia. Apa yang diperingatkan itu jadikan apa? Itu dalam konteks terjemahan dia adalah api, ya. Api. Ayat sebelumnya dia menceritakan tentang api. Itu tuan-puan, pada huruf qaf, waw dan ya. Sekarang kita masuk ke kata terakhir kita. Kita masuk pada huruf berikutnya, huruf kaf, muka surat ke 174. Ya, 174. Itu ada pada huruf kaf, ba dan ra. Boleh kita tengok kaf, ba dan ra. Ini tuan-puan. Boleh kaf, ba dan ra. Pada huruf kaf, ba dan ra ini, ini dia. Ada fiilnya kabura yakburu. Berarti dia menggunakan fa'ula. Fa'ula. Madinya fa'ula yaf'ulu. Kabura yakburu bermakna jadi besar. Lepas tu ada kata-kata kibarun. Kibarun ini maknanya masa tua. Akbara, fi'il ditambahkan satu huruf. Akbara, af'ala. Mudhari'nya yuf'ilu, akbara yukbiru. Bermakna rasa kagum. Ya, rasa kagum. Lepas tu kabbara. Ikut wazan fa'ala. Kabbara, fa'ala yufa'ilu. Muka surat 14. Fa'ala yufa'ilu. Kabbara, jadinya yukabbiru. Itu nanti tuan-puan boleh tuliskan di sebelahnya fi'il mudhari' ini yukabbiru. Okey, kabbara yukabbiru apa makna membesarkan. Kalau dia kabura bermakna besar, jadi besar. Kalau ditambahkan syabdu di tengah, tambahkan tambahkan an belakangnya, membesarkan. Itu tuan-puan. Istakbara, fi'il juga istaf'ala. Istakbara, istaf'ala, mudhari'nya yastaf'ilu. Istakbara, yastakbiru. Ini rasa besar diri, ya, takabur. Istakbara. Nanti didapatkanlah ini kata-kata takabur dari sini. Dah biasa ni kata-kata ini. Lepas tu ada kata-kata kabirun. Kabirun, yang besar. Ya, pembesar, tua. Ini adalah dia ikut wazan fa'ilun sighah mubalaghah. Kabirun, kalau Allah yang ada kata-kata Allah di sini kabirun, maka dia yang maha besar, ya, yang sangat maha besar. Baik tuan-puan, dalam Al-Quran kita akan jumpai banyak, ya. Ada dengan menggunakan kata kabura, ada yang menggunakan kata-kata kubura, ada yang menggunakan kata-kata kabir, banyak. Misalnya pada surah An-Nazi'at ayat ke-34 juzuk 30. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ini menggunakan kata-kata kubra. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Ini kubra yang sangat-sangat besar. Ya. Lepas tu pada surah Al-Baqarah ayat ke-45. Ini dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia menggunakan kata-kata kabir, ya, yang maknanya yang besar atau yang berat. Di sini berat diterjemahkan ke yang berat. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lepas tu pada surah As-Saff. Surah As-Saff ayat ketiga menggunakan kata-kata kabura. Pada ayat ketiga, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, amat besar kebencian. Indallah, di sisi Allah, an taqulu, bahwa kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Itu tuan-puan.
Dia menggunakan kata-kata kabura. Apa makna kabura? Sangat besar. Disandingkan dengan kata-kata maktan, kebencian. Maka kabura maktan itu sangat besar kebencian. Baik tuan puan, lepas tu ayat kita selanjutnya menggunakan kata-kata istakbara. Ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-34. Boleh tuan puan buka Al-Baqarah ayat 34, bunyinya wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ini dia istakbara, aba wastakbara. Wa iz qulna lil malaikah usjudu li Adam. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia menolak, ia enggan. Wastakbara, dan takabur, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Baik tuan puan, itu saja dari saya ya untuk senarai kamus kata dasar. Sekarang kita masuk pada harfiah surah Yasin. Pada pagi hari ini tak akan banyak ya, sedikit saja. Karena memang ini panjang ayatnya, jadi saya cut saja. Cut pada kata-kata yang ini. Jadi kita berada pada ayat in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidhun. Sebenarnya ayat itu, tetapi karena panjang sangat kita sedikit-sedikit saja. Sekarang kita masuk in yuridnir rahmanu bidur. Okey, baik. Tuan puan, in ya, pertama hurufnya in. In ini dia tak masuk ke kamus kata dasar. Kenapa tak masuk? Karena dia memang tak punya kata dasar. Ini ada dua huruf saja, huruf hamzah, huruf nun. Sementara kata dasar kita, setiap kata yang harus mempunyai tiga huruf. Maka ini termasuk kepada huruf dia, in. In ini dia adalah huruf syarat. Nanti tuan puan akan mengetahuinya. Dia ada dalam kalimat bahasa Arab, dalam jumlah bahasa Arab, dia ada menggunakan syarat. Ada syarat, ada jawab syarat. Huruf syarat, ada jawab syarat. Maka setelah kata in ini, nanti i'rabnya kata fi'il setelah itu wajib jazam. Dia jazam, ya. Maka yuridni ini adalah fi'il mudhari' yang jazam nanti i'rabnya. Nanti kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada kata-kata yuridni. Yuridni. Jelas ya. Yuridni, kalau tuan puan cari langsung kata-kata ini, ada 4 huruf saja ni Ustaz. Ni senang saja, ada huruf ya, ra, dal dan nun. Maka kita cubalah salah satu, tak akan jumpa. Sama sekali tak akan jumpa. Kenapa? Karena ini bukanlah satu kata. Yuridni ini dia adalah 2 kata gabungan ya. Sebenarnya tuan puan, tulisan yuridni ini tak macam ni asal katanya. Ya, asal katanya dia macam ni, yuridu. Asalnya ya, yuridu ditambahkan ni. Nih, ada ya di belakangnya. Ya, ni sini. Tetapi dia dihapuskan. Ini di dalam Quran dia dihapuskan. Tetapi dia tidak akan merubah makna. Dia dihapuskan saja. Oke, jadi yang perlu kita cari adalah yuridu. Ya, asalnya yuridu. Macam mana dia boleh menjadi yurid? Hilang ya dia. Kenapa? Disebabkan in inilah. Dia ada in. Setelah in itu wajib jazam. In itu adalah harfun syarat, huruf syarat. Maka setelah huruf syarat itu fi'il mudhari'nya adalah jazam. Jadi tuan puan, ini di i'rab dia, kajian Ustaz Agung. I'rab, kalau jazam mestilah kita sukunkan. Yurid. Kalau kita sukunkan, jadi dia macam ni, yurid. Ada 2 sukun. Tak mungkinlah ada 2 sukun. Tak logik. Yurid.
maka ya itu dihapuskan. Maka tinggal yurid saja. Boleh tuan-puan salah satu sukunnya dihapuskanlah ya. Maka dia menjadi macam ni. Yurid. Tu dia. Asalnya yuridu. Kalau tuan-puan nak cari kata dasarnya, jadikan dia ke fi'il asli dulu. Fi'il asli dia adalah yuridu. Okey. Lepas tu tuan-puan, yuridu ini dia adalah fi'il mudhari'. Ya, macam mana kita tahu dia fi'il mudhari'? Dia ada huruf ya di depan. Itu yang pertama. Lepas tu yuridu ini dia belakangnya dhammah. Huruf ya di depan huruf mudhara'ah dan belakangnya dhammah, maka dia adalah fi'il mudhari'. Ikut wazan apa? Ikut wazan yuf'ilu. Ya, yuf'ilu. Yuf'ilu ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan fi'il madinya fa'ala yuf'ilu, ada juga kemungkinan fi'il madinya af'ala yuf'ilu. Itu tuan-puan. Jadi kita kena hati-hati juga mencarinya. Okey, sekarang kita nak cuba-cuba saja dulu. Okey, yuf'ilu ini kita masukkan yuf'ilu. Okey, yuf'ilu. Macam mana ni Ustaz? Ni tak sesuai ni. Kenapa? Karena fa dia sukun, sementara ra di sini baris bawah. Yang sukun ya. Sementara yang sukun fa, bukan ain ni tak sukun, sementara ya ni sukun. Okey. Sebenarnya asal kata yuridu ini adalah yuryidu. Itu asal katanya tuan-puan, yuryidu ya. Kita tengok. Nampak di sini saya? Nampak ya? Yuryidu. Yuryidu. Kalau yuryidu, dia sesuai dengan wazan kita. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Okey. Okey tuan-puan ya. Okey. Lalu apa yang menyebabkan dia menjadi yuryidu ini? Dia menyebabkan apa nama dia? Yuryidu diganti harokat dia. Ditarik harokat ya itu ke belakang, diganti ra itu dikedepankan. Itu dalam kajian ilmu sorob i'lal namanya. Ganti harokat, bagi harokat, transfer harokat. Jadi diceng. Yuryidu asalnya kan yuryidu, maka kasroh ini diletakkan di ra, sukun ra dibalikkan ke belakang, maka menjadi yuridu. Itu dia tuan-puan. Boleh tuan-puan Maka yuridu ini, ini dia. Yuridu ini dengan yuf'ilu sesuai, aslinya sesuai, tetapi karena perubahan harokat saya diganti harokatnya dalam ilmu sorob i'lal namanya. Itu makanya dia menjadi yuridu nih. Okey, sekarang kita sesuaikan. Fa fi'il. Ya, fa fi'il adalah ra. Okey. Ain fi'il adalah ya. Kita tengok apakah ya atau waw nanti. Lepas tu huruf terakhir lam fi'ilnya adalah huruf dal. Maka kita cuba dulu tengok di ra ya dah. Kalau tak jumpa bermakna ya itu bukan huruf asli dia. Kalau tak ya waw. Okey. Kita tengok pada huruf ra. Okey. Boleh tuan-puan buka yang punya buku. Kita tengok di huruf ra. Ada tak ra ya dah? Ini dia. Itu dia ya. Pada huruf ra. Ada tak huruf ra, ya dan dah? Kita tengok. Ra, ya dan dah. Tak ada jumpa. Ya, bermakna ya ini ada ra ya bah. Tak ada ra ya dah. Bermakna bukan ya di tengah. Ya itu kan huruf ilat, maka kita tengok ra wa dah. Ini dia. Ra wa da. Maka ada kata-kata aroda di sini. Ya, aroda. Aroda. Aroda ini tuan-puan. Aroda. Ada kata-kata aroda. Okey.
macam mana dia boleh menjadi kita nak cari yuridu? Aroda itu mudhari'nya adalah yuridu. Af'ala yuf'ilu. Ini ikut wazan af'ala. Aroda ini ikut wazan af'ala. Lepas tu aroda ini boleh tuan-puan tulis di sebelahnya fi'il mudhari'nya. Aroda ini fi'il mudhari'nya adalah yuridu. Itu dia. Ustaz, macam mana dia boleh menjadi ya? Yang sementara atasnya waw. Kenapa dia boleh berubah menjadi ya? Disebabkan af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Baris kasrah. Maka waw itu diganti dengan ya. Makanya af'ala yuf'ilu arada yuridu. Tak sesuai lah yurwidu kan. Maka dia yuridu diganti ya. Boleh tuan-puan Maka ni dia. Kata yuridu ini bermakna, aroda ini bermakna mahu. Bermakna mahu lah. Aroda mahu. Okey. Aroda mahu ya. Sekarang, kata kita yuridni. Yuridni. Kata kita yuridni. Asalnya yuridni dihapuskan ya. Kenapa dihapus ya pertama tadi? Disebabkan dia jazam. Ya. Jazam itu kena sukun dalnya, tak mungkin dua sukun tadi kan. Maka dia menjadi yurid. Ni dia. Ni asalnya ada ya di belakang. Saya menginginkan. Ya, yurid ini maknanya menginginkan atau mahu tadi. Menginginkan boleh. Okey. Menginginkan. Ni saya. Okey. Siapa yang menginginkan tu? Ni dia. Siapa yang menginginkan saya itu? In ya. In jika. Itu adalah huruf syarat bermakna jika. Okey. Sekarang kita hapus sombongan, saya hapus ya. Okey. Jika dia menginginkan saya, siapa dia tu? Ini dia fa'ilnya. Ini dalam kajian Ustaz Agung ini adalah fa'il. Macam mana dia tahu fa'il? Dia marfu' di sini. Rafa' Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahmanu. Rahmanu. Alif lam ini kita ketepikan saja. Rahmanu. Ya. Rahmanu. Ar-Rahman ini sebenarnya tuan-puan dah tahu dah terjemahan dia. Sebenarnya dah tahu. Tetapi kita nak mencari kata dasar dia kan. Kita nak mencari di buku ini di mana letaknya. Rahman ini. Okey. Rahman dia ikut wazan fa'lan. Boleh tuan-puan ya. Rahman itu dia ikut wazan fa'lan. Ni dia. Fa'lan. Rahman fa'lan. Ini ada alif Ustaz, ini tak ada alif, sama saja. Kenapa? Karena ini ada mat. Mat ini boleh kita ganti dengan alif. Rahman. Ya. Rahman. Okey. Ini dia. Rahman. Boleh tulis macam ni. Tak ada masalah. Okey. Fa'lan, Rahman sama. Okey. Maka huruf aslinya adalah huruf ra, fa ya. Huruf ra, ain dia sukun, ha sukun, lam dia sebelum alif, maka mim dia sebelum alif. Ni dia. Boleh tuan-puan buka pada surah, muka surat berapa? Huruf ra, ha dan mim. Ni dia. Ra, ha dan mim. Ini dia. Ra, ha dan mim. Okey? Tak ada pun kata-kata Rahman Ustaz di sini. Boleh tuan-puan tambahkan. Rahman ini dia ikut wazan fa'lan. Dia salah satu sigat mubalaghah. Wazan fa'lan itu sigat mubalaghah. Boleh ditulis sebelah. Rahman ini bermakna yang maha mengasih. Ar-Rahman. Ar-Rahmanur Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Okey. Rahman. Okey, jika Ar-Rahman yang maha pengasih menginginkan saya, okey. Yang maha pengasih. Okey. Menginginkan saya dengan apa? Bidurri, dengan durri. Bidurri ini dia gabungan daripada bi plus dur.
Durri. Durri. Okey, baik tuan-puan ya. Durrun, durri. Okey. Jadi bi ini adalah huruf jar. Huruf jar bi ya. Jadi kita ketepikan. Tinggallah dad, ra dan ra. Dah ada 3 huruf dah. Huruf dad, huruf ra, huruf ra. Boleh kita tengok langsung? Kita tengok terus huruf dad, ra dan ra. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 139. Ini dia. Kata-kata dar, bahaya, mudarat, dur, bidurri, durrun, durri. Kenapa boleh jadi durri? Karena ada huruf jar. Maka jadi durri. Maka jadi kasrah. Okey tuan-puannya, durri. Bahaya mudarat. Ini dia. In yuridni rahmanu bidurril. Dengan kemudaratan ya. Mudarat. Ini dia. Okey tuan-puan, dah habislah kata dasar kita pada pagi hari ini dari saya. In, jika yuridni rahman, yang maha pengasih, Allah menginginkan saya dengan kemudaratan. Mudarat dengan mudarat. La tughni anni syafa'atuhum. Itu nanti ayat selanjutnya. Nanti kita besok mungkin saya senaraikan kata itu insya-Allah ya, jika panjang umur kita. Akan berjumpa lagi. Ini kata dasar daripada saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tuan-puan. Kembali kita ingatkan, ini sangat bermanfaat insya-Allah buku ini bagi kita. Bagi tuan-puan yang ingin belajar bahasa Arab, jangan takut ya. Bagi yang pemula bahasa Arab tak ada masalah. Insya-Allah buku ini sesuai untuk kita semua. Jadi kalau ada kesalahan atau kurang faham, boleh tuan-puan tinggalkan di ruang komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kita ucapkan kepada Ustaz Angah kita, memberi pencerahan yang cukup baik pada pagi yang mulia ni. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bahagian yang kedua, iaitu mengenai dengan kaedah yang terpilih. Kita serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menyambungkan perkongsian kita bahasa Arab pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, bahagian kaedah terpilih sudah kita habiskan semalam hingga kaedah yang ke-20. Jadi ini dah 2 kali siri kita habiskan kaedah ni. Dah 2 kali. Pada hari ini insya-Allah saya nak buat sedikit ringkasan dia, mind mapping dia, macam mana bentuk tajuk-tajuk dia tu berkembang dari kaedah pertama hinggalah kaedah-kaedah selanjutnya. Macam mana perkembangan pelajaran dia tu, tajuk-tajuk dia tu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kitab ni iaitu mengenai kata dasar, mengenai teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi dia, kata kunci dia, keyword dia adalah kata dasar. Keyword dia adalah kata dasar, atau dalam bahasa Arab dinamai usulul kalimah, kata dasar. Jadi setiap perkataan, contoh
kita buat Al-Quran. Lepas tu Al-Kitab. Atau lepas tu Ar-Rasul. Contoh. Jadi ini perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Jadi setiap perkataan tu dia mesti ada kata dasar dia punya. Ada pula perkataan yang tak punya kata dasar. Jadi ada dua type. Ada perkataan yang mempunyai kata dasar, ada yang tak punya kata dasar. Yang kita tengok sekarang ni dia punya kata dasar ni. Selalunya majoriti kata dasar bagi setiap perkataan dalam bahasa Arab itu tiga huruf saja. Jadi kata dasar yang di sini ni apa kata dasar dia? Ra, sin dan lam. Ini ra, sin dan lam. 3 huruf saja. Kalau sini apa kata dasar dia? Qa, ra dan hamzah. Sini kata dasar dia apa? Kaf, ta dan ba. Majoriti 3 je kata dasar dalam Quran. Kata dasar untuk perkataan-perkataan, untuk setiap perkataan tu majoriti dia 3. Ada juga perkataan yang tak punya kata dasar. Macam yang kita bincang pada kaedah terpilih 19. Macam fi lailatul qadar, min syarri ma khalaq, min daripada, fi pada atau di. Itu tu kata sendi yang saya sebutkan tadi tu dan kelompok dia tu tak punya kata dasar. Jadi ada yang pertama kita faham dari kitab ni adalah ada perkataan yang tak punya kata dasar, ada perkataan yang punya kata dasar. Okey. Lepas tu, jadi kita mestilah tahu dari perkataan yang punya kata dasar ni, kita kena tahu dulu kata dasar dia macam mana. Jadi pada kaedah terpilih 1, tajuk dia adalah mendasari kata dasar. Kaedah terpilih 2, tajuk dia adalah huruf illah. Sebabkan ketika kita mencari kata dasar, kadang kita tersilap disebabkan ada huruf illah di dalam tu. Kalau kata dasar yang pada muka surat kedua ni, ada beberapa perkataan disenaraikan. Alhamdu, Hamidun, Mahmudun, Muhammadun, Ahmadu, Yuhmadu. Semua ni kata dasar dia sama. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah yang mana huruf yang selalu ada dalam setiap perkataan ni. Mana huruf selalu ada? Iaitu ha, mim dan dal. Carilah yang mana. Ada tak ha sini? Ada tak mim di sini? Ada tak dal sini? Untuk semua ada. Jadi kata dasar untuk huruf-huruf disenaraikan ni adalah ha, mim dan dal. Jadi pada kaedah terpilih 1 ni, kita akan disenaraikan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Lepas tu kita mencari kata dasar dia. Sebabkan perkataan-perkataan ni mempunyai kata dasar yang sama. Ha, mim dan dal. Macam ni juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmatun, Irham, Ar-Raham, Ar-Rahimin, Yarhamu, Ar-Rahmah, Al-Marhamah. Semua dia, cuba tuan-tuan cari dan puan-puan cari mana huruf yang selalu ada untuk setiap ni. Mestilah huruf dia adalah ra, ha dan mim. Itulah kata dasar dia. Selepas kita tahu bahawasanya perkataan-perkataan ni mempunyai kata dasar yang sama, selalunya setiap perkataan yang mempunyai kata dasar sama, dia mempunyai makna yang sedikit sama, yang terikat makna dia. Tuan-tuan dan puan-puan tengok pada muka surat 3, mim, lam dan kaf. Malikun pemilik, malikun raja, raja kan yang pemilik kekuasaan. Malikun penguasa sebenar, mulkun kekuasaan, malkun kehendak, kehendak kan kuasa. Jadi semua tu ada keterkaitan makna dia. Makna asal dia apa? Kalau mim, lam dan kaf ini adalah kata dasar dia. Makna asas dia adalah memiliki. Jadi dia senaraikan makna asas. Dan kata dasar adalah mim, lam dan kaf. Semua ni pasti ada mim, lam dan kaf, semua perkataan ni. Jadi cara dia yang pertama, kita faham
bahwasanya ada beberapa perkataan yang mempunyai kata dasar yang sama dan perkataan-perkataan tersebut makna dia selalu berkaitan. Okey. Terus di latihan-latihan ni, kalau latihan kaedah pertama tu senang je tuan-tuan dan puan-puan. Latihan-latihan dia, tuan-tuan dan puan-puan carilah yang mana kata dasar dia. Dia mesti berurutan. Fathah, fa alif ha tak akan mungkin. Fa alif ha kalau tuan-tuan dan puan-puan cari sini tak ada makna dia. Gini kata dasar. Itu poin pertama. Yang kedua, kaedah terpilih kedua. Tadi kita dah senang nak mencari kata dasar. Cuma terkadang kita boleh tersasar. Sebabkan ada huruf illah. Huruf illah tu adalah alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, aza. Aza ni makna dia berlindung atau a'udzu, berlindung. Ini past tense dia, ini present tense dia. Present tense dia. Ini kata dasar dia apa? Kata dasar 3 huruf kan? Kita ambil ain, alif dan za. Tak akan terjumpa tuan-tuan dan puan-puan sebabkan alif sana tu adalah huruf illah. Huruf illah ni kita kena hati-hati dulu. Kena cari-cari elok-elok dulu. Betul ke tak alif tu? Dia sebenarnya kalau alif yang terjumpa itu bukan alif tu kata dasar dia. Dia antara waw ataupun ya. Kalau kita cari dalam kamus, kita cari dulu ain, waw dan za. Atau kita cari ain, ya dan za. Maka yang akan terjumpa sama kita adalah ain, waw dan za. Makna dia berlindung. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Jadi poin dia yang kaedah terpilih nombor 2 adalah kita kena hati-hati jikalau ada huruf illah di sana. Huruf illah tu apa saja? Alif, waw dan ya. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, nasta'inu ada ya di akhir, sebelum akhir ni kan? Ada ya. Ini pun adalah huruf illah. Kaedah terpilih 3. Yang terpilih 3 ni setelah kita fokus kepada kata dasar pada kaedah terpilih pertama hinggalah kedua, kita masih fokus pada kata dasar. Kaedah terpilih 3, 4 dan 5 dan 5, 6, 7. 7. Jadi kaedah terpilih 3 hinggalah ke-7. Itu semua kita berkenaan belajar dengan kata kerja lagi. Jadi selepas kata dasar, kita masuk kepada fi'lun. Fi'lun, kata kerja. Kata kerja. Jadi selepas kita faham kata dasar, kita kena faham juga macam mana kata kerja dalam bahasa Arab tu. Dalam bahasa Arab, kata kerja tu terbagi atas 3. Yang pertama tu adalah fi'il madi. Fi'il madi ni past tense dia punya. Fi'lu madin. Fi'il madi. Kata kerja di masa lampau. Itu pada kaedah terpilih 3. Dia kata kerja fi'il madi ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu kita ataupun dalam bahasa Inggeris pun, dia tak ada pola dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada pola. Pola dia macam mana? Ada 9 pola dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Ada 9. Kalau yang dalam ini yang berkaitan dengan Al-Quran saja, surah Yasin dan surah Al-Fatihah. Ada 9 pola dia. Ustaz, apa fungsi dia pola ni? Okey, kita cari, kita cuba contoh kita pola dia. Kita ambil dalam anzala, dalam anzala minas sama, anzala. Anzala. Kita terjumpa perkataan anzala. Ini adalah kata kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan dulu dia ni kata kerja. Lepas tu kata kerja wa anzala minas samai, dan dia telah menurunkan dari langit. Anzala. Kita cari ada ke tak di antara pola ni atau corak ni yang
serupa bentuk dia dengan yang kita tuliskan di sana tu. Anzala. Yang mana yang serupa? Pertama kita nak kena tentukan, nak pastikan tu berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4. Cari yang 4 huruf tuan-tuan dan puan-puan semua. Cari yang 4 huruf. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang kolom 2, 3, 4 ni 4 huruf semua ni. Ni 4 huruf, ni 4 huruf, ni 4 huruf. Yang mana serupa? Yang kedua, af'ala. Af'ala. Berarti ini pola dia. Ini pola dia. Af'ala. Oi, apa fungsi dia kena tahu pola ni? Kenapa kita kena tahu, ha? Kita tahu pola ni biar kita boleh tahu mana huruf asal dia, mana kata dasar dia. Kita jadi tahu kata dasar dia dari pola ni. Macam mana kita tahu kata dasar dia dari pola? Kita cari yang mana sejajar dengan fa, ain dan lam. Kalau kita buat sejajar di sini, af'ala. Yang mana sejajar dengan fa, ain dan lam? Adalah nun, zai dan lam. Berarti yang sejajar, berarti kata dasar dia adalah nun, zai dan lam. Itu dia. Jadi kita dari pola tu kita tahu kata dasar. Sebab tu tajuk dia yang kaedah terpilih 3 ni adalah pola atau corak kata kerja khusus dia untuk fi'il madi atau past tense dia. Jadi kaedah terpilih 3, corak kata kerja fi'il madi saja. Ada 9 corak dia. Atau kita tengok contoh lain dan tuan-tuan dan puan-puan. Istahza'a. Atau istahza'a. Ada di sini ni istahza'a. Istahza'a. Pada latihan pada muka surat 10, istahza'a. Istahza'a kita ambil. Sekarang apa ni istahza'a ni? Kata dasar dia kita tak tahu. Cuma kita tahu makna dia adalah menghina, mengejek, mencaci, mengolok-olok makna dia. Kita tahu dia kata kerja. Kita dah tahu dia kata kerja, mesti ada pola dia, corak dia. Kalau kata kerja mesti ada corak dia. Jadi corak dia apa ni? Ini fi'il madi. Kita cari corak fi'il madi atau past tense atau kata kerja masa lampau. Cari istahza'a ni berapa huruf tuan-tuan dan puan-puan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada 7. 6 saja. Okey, 6. Kita cari yang mana yang 6 huruf. Dari semua ni, yang 6 huruf tu cuma yang nombor 9 ni. Istaf'ala. Berarti dia wazan dia atau corak dia adalah istaf'ala. Sekarang cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Mana sejajar dengan fa, ain, lam? Ain, lam adalah ha, zai dan hamzah. Berarti ini kata dasar dia. Okey, itu kaedah terpilih nombor 3. Ini corak untuk fi'il madi. Kaedah terpilih nombor 4. Nombor 4 dengan nombor 5 itu corak untuk fi'il mudhari'. Nombor 4 dengan nombor 5 corak untuk fi'il mudhari'. Nombor 4 ni corak untuk fi'il mudhari' khusus daripada dia sebab dia perubahan dia tu tuan-tuan dan puan-puan. Kan yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kata kerja di masa sekarang, present tense. Fi'il mudhari' ni dia perubahan daripada fi'il madi. Fi'il madi baru berubah jadi fi'il mudhari', perubahan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kaedah keempat ni dia fi'il mudhari' daripada fi'il madi yang 3 huruf saja. Fi'il mudhari' daripada fi'il madi yang 3 huruf saja. Jadi fi'il mudhari' yang ada disenaraikan pada kaedah keempat ni, dia tu mempunyai fi'il mudhari' yang 3 huruf saja. Yansuru, fi'il madi dia nasara. Yadribu, fi'il madi dia daraba. Yasbahu, fi'il madi dia sabaha. Yarkabu, fi'il madi dia rakiba. Yakburu, fi'il madi dia kabura. Jadi macam ni.
Ustaz, kenapa ni berbeza-beza? Sini yang suruh, sini yang deribu, sini yang sebahu. Kenapa tak sama baris dia? Sini u, sini iu, sini au, sini au, sini uu. Kenapa? Itu tu tak ada ketetapan dia. Kena rujuk kepada kamus. Okey. Jadi kalau untuk yang di sini ni, pola dia atau corak dia hanya yaf lu. Ain dia tak bagi baris. Sebabkan ain dia berubah-ubah. Ada ain dia yang pakai baris depan, ada ain dia yang pakai baris ri ni, ada ain dia yang pakai ba ni, ada yang ka, ada bu. Jadi dia baris tu tak konsisten baris dia. Berubah-ubah baris dia. Sebab tu wazan untuk fi'il mudhari' daripada yang 3 huruf itu cuma yaf, ain dia bagi kosong, lu. Okey. Itu poin pada kaedah terpilih 4. Yang kelima masih juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi dia tak lagi daripada tengok dia yang daripada fi'il madi yang 4 huruf sehinggalah yang 6 huruf. Yang kelima ni perubahan fi'il madi ke fi'il mudhari' daripada yang 4 huruf fi'il madi dia hinggalah fi'il madi dia yang ke 6 huruf. Yang kedua hinggalah ke 9. Kalau yang tadi ni yang 3 huruf saja. Dari yang fi'il madi dia 3 huruf menjadi fi'il mudhari'. Kalau sekarang ni dari fi'il madi yang 4 huruf menjadi fi'il mudhari', atau yang 5 huruf atau 9 huruf atau 9 huruf 6 huruf. Jadi fi'il mudhari'. Ni dia. Pola-pola dia. Kalau yang untuk yang ini ni dia dah ada ketetapan. Kalau sini af'ala, mesti sini yuf'ilu. Af'ala, fi'il mudhari' mesti berdalam bentuk yuf'ilu. Tuan-tuan dan puan-puan, anzala wazan dia af'ala. Fi'il mudhari' dia boleh kita buat fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' dia? Ikutkan corak dia ni. Yuf'ilu. Kita buat macam yuf'ilu. Berarti yuf'ilu. Berarti corak dia adalah yuf'ilu. Kita tiru sini. Yu, pakai yu. Fa dia apa? Nun. Ain dia apa? Zai. Lam dia apa? Lam. Berarti yun, yunzi, lu. Berarti yunzi, lu. Macam tu. Okey. Istaf'ala. Kita buat fi'il mudhari' dia ni. Istahza'a. Istafza'a istaf'ala yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Berarti yastaf'ilu berarti fa dia apa? Fa dia ha. Ain dia apa? Zai. Lam dia apa? Hamzah. Yastahzi. Sini kan zi kan yastaf'ilu. Zi'u. Sebabkan sebelum dia, ini penulisan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan sebelum dia kasrah, maka hamzah ni tak dibuat di atas alif. Di atas ya dia, macam tu. Itu penulisan saja. Okey. Berarti sebab tu istaghfara yastaghfiru. Itulah bentuk perubahan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Itu baru hinggalah kaedah terpilih 5. Itu ringkasan dia sahaja. Okey, kita sambung lagi. Ni boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis, senang ni. Tinggal ikut saja corak dia. Kita belajar corak je. Ini fi'il mudhari'. Lepas tu ada masalah lagi dengan huruf illah. Huruf illah. Ada huruf illah, contoh dia na, ha dan ya. Melarang. To, wa dan ta'at. Naha. Sini fa'ala, sini naha. Kalau naha, wa naha anil munkar. Naha. Wazan dia fa'ala. Sini yang ya ni, ini huruf illah. Tapi dia tak pakai baris, tak ikutkan yang ni, yang lam ni. Lam ni pakai baris. Tu ada masalah di huruf illah dia punya. Jadi pada kaedah yang terpilih 6 ni, permasalahan masih mengenai dengan huruf illah. Huruf illah. Naha, sini intaha, tanaha. Kalau sini ta, wa dan ain. Sini waw dia. Bila mana ikutkan af'ala, jadi dia ata'a, jadi alif dia. Bila ikutkan wazan fa'ala, jadi tawwa'a dia. Jadi waw sini.
Jadi dia permasalahan pada huruf illah ni. Jadi kita kena hati-hati tengok perubahan dia. Sini yanha, yantahi, yatanaha kalau ikut wazan. Yuti'u, sini tawa, yang di sini dia pakai ya dia. Yuti'u. Ikutkan wazan yuf'ilu. Yutawi'u ikutkan wazan yufa'ilu, pakai waw sini. Jadi dia perubahan dia mengikut sebabkan ada huruf illah. Jadi sekarang ni kita nampak macam mana masalah yang diberikan oleh huruf illah. Okey. Itu pada kaedah terpilih 6. Jadi sehingga kaedah terpilih 6 ni kita tahu, saya stopkan saja sampai kaedah terpilih 6. Kita tahu bahawasanya yang poin penting pada kitab ni adalah kata dasar. Selepas tu kita faham bahawasanya huruf illah menjadi sumber masalah kadang-kadang dalam kita tersilap dalam mencari kata dasar. Lepas tu, selepas kata dasar, kita kena tahu corak atau pola pada fi'il madi atau past tense dia. Lepas tu fi'il mudhari atau present tense dia. Lepas tu ada satu lagi nanti fi'il amar. Fi'il amar tu kata kerja suruhan. Imperative verb. Jadi kita tahu kata kerja tu kita kena hadam pola-pola dia dan kita kena biasakan dalam mencari kata dasar untuk setiap perkataan. Jadi itu saja terlebih dahulu pada hari ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan sambung ringkasan-ringkasan dia saja lagi. Kita laju-laju sedikit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan susah nak ikutkan yang ni atau ada susah nak faham, cuba rujuk-rujuk lagi pada siri-siri sebelum ni. Mohon maaf, ataupun ditanyakan langsung boleh juga. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Diucapkan kepada Ustaz Anggah, Ustaz Agong kita, kerana banyak bagi pencerahan istifadah kepada kita pada pagi yang mulia ni. Tanpa melengahkan masa, saya terus mengambil tempat untuk membincangkan perkataan yang sama dengan bahasa Melayu ni, yang perkataan sebutannya hampir sama dengan bahasa Arab. Bukan dari segi makna, dari segi sebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus lihat kepada muka surat 228. 200 berapa? 28. Kita bincang mengenai dengan solawat. Baris nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris daripada bawah. 228, 9 baris daripada bawah. Dalam bahasa Melayu sebut selawat, bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab sebut solawat. Tapi penggunaan dalam Quran solawat bukan bermakna selawat, tapi maksudnya adalah solat ataupun rahmat, merahmati, ataupun makna doa. Daripada solat lah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu daripada solat lah, makna selawat. Kamu selawat lah. Okey. Ada makna selawat, makna doa, makna solat, makna merahmati. Masfuhan, sepah. Madu diambil, sepah dibuang. Jadi masfuhan, sepah. Masfuh ni dengan sepah sebutan sama ni, makna lain. Masfuh adalah darah yang terpancar, darah yang mengalir. Damam masfuhan atau damam masfuhan, ataupun darah. Darah ni tak boleh makan. Darah masfuh. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami
maitatan ni, dua bangkai. Dan juga wadama ni, dua darah. Dua bangkai apa dia? Iaitu al-jarad was-samak, belalang dan juga ikan. Belalang ni terpijak mati. Makan je lah, basuh-basuh makan. Okey? Tak jadi masalah, cuma budaya Melayu kita tak biasa makan belalang. Di mana Vietnam ke apa, bukan setakat belalang, lipas-lipas semua dia boleh panggang makan. Okey? Yang binatang-binatang semua cicak semua. Kemudian yang kedua, Nabi kata yang dihalalkan makan adalah apa nama? Iaitu dua darah. Apa dia? Al-tihal wal kabid. Limpa dan juga hati. Hati dan limpa ni daripada darah beku. Orang tua-tua kata tak elok makan darah ni. Tapi hukumnya halal. Dari segi fiqh hukumnya halal. Dia kata tak elok untuk ingatan. Sebab orang hafal Quran tak elok makan darah. Tapi kalau hafal Quran pun, kalau tak makan darah, hati tak makan limpa. Tapi kalau tak baca Quran tak ingat juga dia. Dia kena mengulang Quran juga. Jadi maknanya makanan tu sampingan lah. Makan kepala ikan lah, apalah semua tu. Wallahualam, saya tak apa nak percaya konsep-konsep tu lah. Tapi sebagai satu ihtiyat boleh je. Ihtiyat maknanya sebagai langkah berhati-hati. Tapi sebenarnya tak bagi makan darah sebab takut darah tinggi. Kalau kita makan hati je hari-hari, darah tinggi ya. Makan hati je, makan darah je, makan tihal, limpa, itu je makan. Lain tak nak makan. Itu yang bahaya maksudnya. Dari segi ingatan tu tak ada apalah. Kalau kita tak baca, selalu lupalah. Kita tak mengulang pelajaran, tak mengulang Quran, selalu lupalah. Damam masfuhan ni darah yang terpancar. Bila kita sembelih binatang, darah tu akan terpancar. Sembelih ayam, darah terpancar. Itulah masfuh, darah masfuh. Sembelih lembu korban, darah terpancar, terkeluar. Kadang-kadang terpecik kena dengan baju ke muka penyembelih. Itu kita panggil dia darah masfuh. Tapi selalu kita sembelih binatang adab ke sana, dia akan pancar ke sana lah. Jangan kita tala muka kita kat tempat tu, memang kena muka kita lah. Okey? Itu damam masfuh. Kemudian sijil. Buku catatan, sijil. Yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijil lil kutub. Sijil. Bahasa Melayu pun sijil juga, tapi tak sebutlah sijil, sebut sijil. Sijil. Dalam bahasa Melayu sijil. Tapi kalau orang Melayu baca Quran, dia ikut tradisi Melayu bila yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijil lil kutub. Sijil. Okey. Kena bunyi Arab lah. Sijil lil kutub. Bahasa Melayu sijil, tapi sijil ni bukan sijil tau. Sijil ni buku catatan. Tapi maksudnya buku catatan pun satu yang tercatat, yang tertulis lah. Sijil pun yang tertulis juga. Syarab, sirap. Syarab, sirap. Cuma sirap tak ada qalqalah lah, sirap tak ada. Syarab ada qalqalah, syarab. Syarab, sirap. Syarab ni maknanya minuman. Syariba yashrabu, noun dia adalah, verb dia syariba yashrabu, noun ataupun kata nama dia adalah syarab. Okey. Kemudian yaslub, selok. Ini lain ni. Selok dengan yaslub. Tapi kita raikanlah pengarang. Pengarang kata samalah. Tapi pendapat peribadi saya lain. Yaslub, selok. Maknanya persamaan tu ada, cuma jauh lah. Bukan qarib, tapi ba'id. Persamaan yang jauh. Selok, yaslub. Maknanya rampas. Yaslub tu rampas ataupun songlap. Rampas. Okey. Sarok. Itu baru dekat. Sorok. Sorok ni bahasa Melayu menyembunyikan lah.
Saraq makna curi juga, tapi curi secara curi. Curi dengan merompak dia lain tau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita bincang mengenai perkataan bahasa Melayu yang sebutan sama dengan bahasa Arab. Bukan makna bukan makna sama sebutan. Sorok. Sorok mana apa? Menyembunyikan. Dia sorok barang, dia menyembunyikan barang. Dalam bahasa Arab, saraq, ada qalqalah saraq. Saraq tu makna mencuri. Mencuri ni makna sembunyi juga. Sebab dia ambil sesuatu, akhadhu syai' bi khufiyatin. Ambil sesuatu dengan sembunyi. Itu curi. Sama dengan makna sorok lah. Kalau kita ambil sesuatu secara terang-terangan, itu makna rampas. Ataupun makna rompak. Merompak ni lagi berat, dia guna senjata. Jadi sebab tu dalam Islam, hukuman merompak lebih berat daripada mencuri. Mencuri pun dah berat dah, kena potong tangan. Tapi bukanlah potong tangan habis. Tak potong tangan sampai sini lah. Potong pergelangan tangan je. Sebab dia mencuri. Ya. Selok seperti penyeluk saku. Selok. Selok tu mana? Penyeluk saku. Oh, penyeluk saku. Selok. Okey. Sarok makna mencuri. Sorok makna menyembunyikan. Samalah. Sebab dalam Islam, seseorang yang mencuri maknanya mengambil sesuatu tanpa diketahui oleh tuan punya barang. Contohnya masuk kedai, curi. Curi gula-gula, curi keropok. Tuan kedai kat mana? Tuan kedai pergi susun barang kat belah belakang. Dia masuk-masuk ke terus ambil, keluar. Tuan kedai tak perasan. Bila tak perasan ni, ambil secara sembunyi, maka itulah dia buat cari barang, tapi tak cari barang, dia curi barang. Itulah dipanggil mencuri. Mencuri ni kalau cukup ada beberapa syarat lah. Cukup haul. Cukup haul pula. Cukup apa? Nisab. Nisab dia, nisab ni makna anggaran rubu' dinar, 1/4 dinar. Mungkin RM100 ke apa. Nilai yang banyak lah. Kalau curi RM10 tak kena potong tangan. RM10 curi, tak kena potong tangan lah. Sebab RM10 tak sampai rubu' dinar. Tapi jangan kata boleh pula mencuri kalau RM10. Dikena hukuman juga lah. Mungkin ringan lah. Daripada potong tangan, kena penjara setahun ke, contoh. Tapi zaman sekarang curi RM100,000 pun penjara setahun lah. Penjara beberapa tahun lah. Kalau RM10 tak ada apalah, pejam mata je. Polis pun tak nak layan. RM10. Okey. Kemudian kalaulah kita kata merompak, itu mengambil harta juga, tapi tak secara sembunyi, terang-terangan. Dia lagi otai lah, lagi samsing. Sebab mana dia berani. Orang tak kata mencuri duit bank, orang tak kata curi. Orang kata rompak duit bank. Sebab apa? Selalu bank ni ada security semua. Jadi bila dia pergi, dia tak pergi tangan kosong, berserta senjata untuk merompak. Jadi makna dia berani tau. Dia berani menentang. Berani melanggar hukum Allah secara terang-terangan. Jadi hukuman dia pun berat. Orang yang mencuri ni dia takut-takut juga. Tapi orang merompak mana dia berani. Bila dia berani buat secara terang-terangan, hukuman dalam Islam lagi berat. Potong secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri. Merompak. Mencuri pun berat juga, tapi ringan lah sikit. Ringan potong tangan. Potong tangan pun berat. Kalau potong pergelangan tangan, nak basuh berak pun payah. Basuh berak tak apa, tangan kiri ada. Tangan kiri ada pun macam mana nak pegang paip, getah paip. Tangan kiri ada nak basuh berak, nak pegang getah paip, nak guna mulut. Pegang getah paip tak boleh tak? Nak bawa motor pun payah. Sebab pulas minyak tangan kanan, tak ada tangan kiri. Kena tukar, kena servis pula, tukar. Tangan kiri, tangan kanan tak ada tangan, tangan kena potong. Mencuri. Jadi itu kena duit pula, nak kena tukar. Tempat pulas minyak belah kiri. Lagi nak makan pun payah, nak guna sudu. Kena guna sudu, tapi tangan tak ada, jari tak ada lah.
Jari ni satu hilang pun nikmat yang amat berguna. Tambah-tambah jari kelingking kalau hilang lagi nikmat yang amat, kehilangan yang amat besar. Tak boleh korek hidung. Okey. Jari 4 jari besar tak muat hidung kita, melainkan hidung kita besar apa nama getah pahit boleh ha? Tapi kalau kata kecil hanya mengharapkan jari-jari yang kecil. Kemudian perkataan yang seterusnya adalah sud bisultan. Sultan makna dalam bahasa Melayu sultan juga. Nama orang sultan pun ada. Nama orang tu sultan. Dia bukan berpangkat sultan, bukan. Tetapi nama dia sultan. Ada juga. Kemudian sultan ni maksudnya dalam bahasa Arab, dia bukan maksud sultan pun boleh juga bahasa Arab sultan. Tapi sultan ni dalam bahasa Al-Quran dia bermaksud adalah hujjah ataupun kuasa ataupun autoriti. Betul lah bila sultan dia autoriti lah, berkuasa. Contoh di Malaysia ni sultan ni agung sultan, dia berautoriti, berkuasa dalam bidang agama. Mufti tak boleh nak keluar fatwa, melainkan kena bentang depan sultan dulu. Juru-juru nikah di Malaysia kita tak boleh nikah dengan orang suka hati, tak boleh. Lepas kita dah periksa, dah ujian, semua lulus, dibentangkan depan sultan. Sultan akan sign semua baru okey. Approve daripada sultan. Tauliah mengajar masjid, surau semua ni di Malaysia ni. Tauliah daripada sultan negeri masing-masing. Okey? Jadi maknanya sultan ni kuasa autoriti. Cuma dalam bentuk dalam ayat Al-Quran ni dia lebih kepada hujjah. Bisultanim mubin, dengan hujjah yang jelas. Makna sultan bermakna burhan. Burhan pun makna hujjah juga kan. Cukup sekadar itu untuk perkataan apa nama ni yang samalah sebutan dengan bahasa Arab. Sekarang kita lihat perkataan yang sama dalam bahasa Arab ni, dia banyak perkataan yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat antaranya perkataan nazak. Bukan nazak Nazak ni lain, nazak. Bukan nazak. Nazak kalau tuan-tuan buangkan ghain jadi ain, nazak. Nazak dalam bahasa Melayu dekat nak mati. Bahasa Arab kata sakaratul maut, sakarat. Nazak mana mencabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah Ta'ala cabutkan dalam hati mereka ghillin, sifat dengki, hasad dan sebagainya, sifat yang tak baik dalam syurga. Dalam syurga tak ada sifat dengki dan sebagainya. Itu nazak. Sekarang ni kita bukan nak bincang nazak, nak bincang nazak. Okey. Satu lagi dipanggil sebagai was-was. Was-was ni bahasa Melayu pun was-was juga sama. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Fussilat. Surah tu apa? Fussilat. Juzuk yang ke-24. 24 tuan-tuan buka 9 line plus 1 page. Di tengah-tengah itu ada ayat apa tau? Ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Okey. Sekiranya menggoda, mengganggu kamu daripada syaitan oleh satu gangguan. Mana gangguan yang mengganggu kamu daripada syaitan. Okey? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, maka mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud nazghun? Nazghun ni maksud dia apa? Adalah al-ifsad. Dia bukan kata datang saja, dia merosakkan terus. Okey? Ifsad, merosakkan.
merosakkan kawan-kawan, merosakkan semua sekali dia rosakkan. Okey, itu makna nazrun. Was-was ni kita kata dia lebih kepada contoh was-was daripada syaitan, nazrun daripada syaitan juga. Nampak tu, yanzarannaka minasyaitan, daripada syaitan. Dua-dua ni bentuk gangguan. Cuma was-was ni dia lebih kepada sesuatu maksiat yang dihiaskan dia jadi nampak cantik. Contohnya maksiat. Maksiat, benda ni benda tak baik, berdosa. Tapi Islam kata, tetapi syaitan kata benda ni bagus ni. Contoh rasuah. Rasuah kan tak bagus. Bukan tak bagus, berdosa rasuah. Tapi syaitan dia nampak tapi kamu tak ada cara lain dah. Ini cara yang terbaik ni. Tak apa, sekali je. Jadi itulah syaitan akan hiaskan nampak cantik, nampak baik, bagus. Nampak? Asal benda tu maksiat. Itu nama dia was-was. Nazrun ni syaitan turun, dia buat rosak habis semua. Okey. Itu perbezaan dia. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah apa, dalam surah Yusuf pun ada sebut apa dia? Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minasyaitani dalam ayat tu tulis apa? Mi ba'di an nazagha syaitan. Nubayni an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Okey. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dalam surah Yusuf, juzuk yang ke-13, satu lai, dua lai, tiga lai, juzuk ke-13, tengah-tengah page. Wa qad akhrajani min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Selepas mana mengganggu syaitan antara aku dan juga antara saudara aku. Ini kisah Nabi Yusuf ni. Antara Nabi Yusuf dan juga adik-beradik dia lah. Okey. Bila sebut nazar ni, maknanya satu, sebelum ni ada selepas mengganggu syaitan antara aku dan antara saudara aku. Sebab apa tulis mengganggu syaitan? Syaitan mengganggu aku dan juga saudara adik-beradik aku. Sebab syaitan ni dia punya hasut Nabi Yusuf dengan adik-beradik Nabi Yusuf. Dihasut adik-beradik Nabi Yusuf ni sampai nak bunuh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Mereka berazam nak bunuh. Campak dan pergi, biarkan. Tak payah ambil tahu. Bagi tahu ke ayah, adik kita Nabi Yusuf dah dimakan serigala. Jadi nak bagi tahu di sana nazar ni merosakkan, dan juga di sana ada satu khusumah pertelingkahan. Seolah-olah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia tak sekata lah. Itulah nazrun. Okey. Bila mana disebut al-waswas, waswas tuan-tuan nampak waswas? Apa maksud waswas? Fawaswasa lahumus syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Nampak Fawaswasa lahumus syaitan. Syaitan telah membisikkan kepada keduanya, Adam dan juga Hawa. Adam dan Hawa tak ada pertelingkahan apa-apa pun antara dua ni.
liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan membisikkan kepada keduanya, membuat kacau, membuat godaan. Jadi syaitan merosakkan juga Adam dan juga Hawa. Bila sebut tentang was-was, dia ada dua. Sama ada satu kalam, perkataan yang dapat didengari ataupun tak didengari. Macam Nabi Adam, was-was ni didengari lah sebab syaitan bagi tahu dia. Bagi tahu kat dia. Syaitan bercakap dengan dia. Ada macam kita nak buat jahat contohnya. Jadi syaitan bisik kat kita, kita tak dengar. Tak dengar pun syaitan bisik, tapi syaitan bisik. Jadi itu yang kita ikut tu. Boleh? Itu dinamakan sebagai was-was. Okey. Boleh perbezaan nazarun dan juga was-was maknanya sama. Makna membuat kacau, membuat godaan. Okey. Membuat bisikan. Okey. Sekarang kita lihat pula yang terakhir, tapi agak panjang sikit, tuan-tuan kena sabar. Satu antara kisah Nabi Zakaria. Okey. Dan juga anaknya Yahya. Satu lagi kisah antara Maryam dan juga Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan Zakaria dan anak Nabi Yahya, Maryam anak Nabi Isa. Di sini mereka menggunakan apa? Ada satu perkataan yang mereka menggunakannya, apa dia? Iaitu al-ghulam dan juga walad. Apa maksud ghulam? Apa maksud walad? Ghulam, rin, ni rin Apa maksud ghulam? Apa maksud walad? Makna kanak-kanak, baby. Ghulam, walad, makna sama. Cuma walad ni dia boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Anak umum. Dia boleh digunakan untuk singular, boleh digunakan untuk plural. Mufrad boleh, jamak boleh. Dalam suratul Kahfi, kalau tuan-tuan buka juzuk yang ke-16, juzuk yang ke-15 suratul Kahfi. Okey. 6 lai 7 lai 6 lai 8 lai. Tuan-tuan buka 8 lai satu muka surat. 8 lai juzuk yang ke-15, 8 lai plus satu page. Di tengah-tengah tu ada ayat walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walada ni bukan satu anak tau, dia banyak anak, tapi lebih sedikit daripada kawan seorang lagi. Okey. Tuan-tuan tengoklah terjemahan buka sendiri suratul Kahfi. Sekarang kita nak tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan perkataan ghulam, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan walad. Okey, sekarang saya suruh tuan-tuan mesti ambil Quran dan buka, ikuti. Kalau tak, tuan-tuan tak boleh nak faham, tak boleh nak ikuti dengan baik. Buka juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga. Berapa lai juzuk ketiga? 7 lai juzuk yang ketiga. Tuan-tuan buka juzuk yang ketiga, 7 lai. Di page tersebut ada kisah mengenai dengan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Apa dia? Iaitu ayat dia macam mana? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Berita gembira. Apa? إذ قالت الملائكة يا وإذ قالت الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم
fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sembahyang di mihrab. Lagi apa? Annallaha yubashshiruk. Allah Ta'ala akan beri berita gembira kepada kamu. Apa dia? Bi Yahya, dengan kelahiran Yahya. Allah Ta'ala sebut nama dia Yahya. Okey? Kemudian ayat selepas itu Allah Ta'ala kata apa ayat lepas Nabi Zakaria jawab, qala rabbi an, ayat lepas tu, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria jawab, macam mana bagi aku ni ghulam? Nabi Zakaria guna perkataan ghulam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Okey. Wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Aku dah tua. Isteri aku pula mandul. Wa imraati, dia gunakan imraah, dia tak gunakan zaujah. Dia gunakan imraah. Imraah sebab perempuan yang sakitlah, mandul ke, yang tak boleh beranak, itu dipanggil imraah. Dia tak gunakan zaujah dalam Quran. Ataupun agama berbeza suami isteri. Macam isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh tak digunakan zauj. Lut zauj Lut ataupun zauj Nuh, tapi gunakan imraah. Fir'aun imraatu Fir'aun, sebab Asiyah beriman, isteri Fir'aun tak beriman. Okey. Sekarang ni nak gunakan perkataan Zakaria dan juga Yahya. Nabi Zakaria kata, aku dah tua, isteri aku mana, macam mana boleh dapat anak? Jadi Nabi Zakaria menggunakan perkataan ghulam. Nabi Zakaria pun taklah tua sangat pada ketika tu, baru 120 tahun. Isteri Nabi Zakaria pun tak tua sangat, 99 tahun lebih kurang, 98 tahun, boleh beranak lagi. Okey. Kemudian dalam bawah page tersebut ada kisah Maryam dan juga Yahya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. Allah Ta'ala beri berita gembira kepada kamu. Inna Allah yubashiru bi kalimatim minhu. Allah Ta'ala beri berita gembira dengan kalimah, satu kalimah daripadanya. Beri berita gembira dengan satu kalimah. Kalimah tu makna apa? Dia lebih umum tau. Lebih umum daripada ghulam. Dia lebih umum daripada apa? Daripada ghulam. Sebab Allah Ta'ala beri berita gembira kepada Maryam dengan ghulam. Beri berita gembira kepada Maryam dengan kalimah. Bi kalimatin minhu. Lebih umum daripada ghulam. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Wajihan, dia akan jadi terkemuka. Isa bin Maryam. Fid dunya, di dunia ini. Wa minal akhirati minal muqarrabin. Dekat akhirat nanti dia orang dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Maryam jawab tau. Maryam jawab. Qalat Maryam lah. Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Tuan-tuan buka Quran. Saya tak tulis lah panjang. Malah tulis habis dakwat. Dakwat pun habis dah cair dah. Nanti insyaAllah. Kalau kita ada... kalau tuan-tuan nak bagi kepada kami pun boleh juga, nak infakkan untuk apa software. Kalau saya sebut ayat Quran, insya-Allah masa akan datang. Makan masa sikitlah software. Saya sebut ayat Quran akan keluar di tertera di skrin tuan-tuan. Cuma bulatkan kat mana kita nak sebut. Macam bi kalimatin minhu, dia akan bulat bi kalimatin minhu, tempat ni. Spesifik kalimah yang kita nak bincangkan. Okey. Maryam yang kata qalat rabbi anna yakunu li waladun. Bagaimana aku ada anak? Walad. Dia yang gunakan sendiri perkataan walad. Walam yamsasni bashar, seorang pun tak pernah sentuh aku. Seorang lelaki tak pernah sentuh aku. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada surah Maryam. Dalam surah Maryam dia ada dua juga. Awal surah Maryam juzuk yang ke-16. Tuan-tuan buka lah surah Maryam tu satu lay. Page yang pertama surah Maryam pun boleh, page yang kedua surah Maryam pun boleh. Ada. Page yang kedua surah apa nama? Saya sebut dulu.
page yang pertama surah Maryam mengenai dengan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam. Ismuh. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami beri berita gembira kepada kamu dengan seorang anak yang namanya Yahya, yang tak pernah lagi orang bubuh nama sebelum ni. Nama Yahya. Okey. Quran yang guna perkataan apa? Ghulam. Ni Quran guna perkataan ghulam. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Quran guna ghulam. Okey. Tadi pun dalam surah apa nama Ali Imran pun Nabi Zakaria jawab dengan perkataan ghulam. Selepas daripada itu, page yang kedua surah Maryam, kisah Maryam pula. Apa dia? Kisah Maryam, page yang kedua. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya. Dia guna ghulam pula. Tadi dia guna walad. Guna ghulam pula. Qala rabbi an, ni Jibril Qala innama ana rasulu Jibril dia kata, ana rasul, aku adalah utusan. Qala innama ana rasulu rabbiki, utusan Tuhan kamu. Liahaba laki ghulaman zakiyya. Tugas aku nak bagi kamu ni, bagi apa? Nak tiupkan roh, nak bagi kamu anak. Ghulaman zakiyya, anak yang suci. Ghulam, digunakan perkataan ghulam juga. Tadi surah Al-Imran, juzuk yang ketiga tadi, dia guna perkataan walad. Nampak kisah Maryam dan juga Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Maryam jawab apa? Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Qalat rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku nak ada ghulam, ada anak? Tadi dia gunakan walad. Dia ikut sebab Jibril datang gunakan perkataan ghulam. Maryam pun jawab guna perkataan ghulam juga, walaupun pada awalnya dia guna perkataan walad. Okey? Tapi maknanya sama je. Qalat rabbi anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Seorang manusia tak pernah sentuh aku, tak pernah menyetubuhi aku. Walam aku baghi, aku bukan seorang pelacur. Okey? Nampak Kalau tuan-tuan perhatikan indahnya bahasa susunan tertib Al-Quranul Karim. Indahnya susunan Quranul Karim. Tuan-tuan boleh nampak di sini. Selalunya dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran juzuk ketiga tadi, kisah Nabi Zakaria dengan Yahya tiba-tiba berpindah kepada Maryam dan juga Isa. Dia akan sebut kisah ni dulu baru kisah ni. Dalam surah Maryam, sama juga sebut kisah Nabi Zakaria disusul dengan kisah Maryam. Sebab apa tak letak kisah Maryam tu nombor satu, ini kisah nombor dua? Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Zakaria dah 120 tahun dah. Dah tak larat dah 120 tahun. Dia kata tulang apa dalam surah Maryam, Nabi Zakaria kata apa? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Aku dah tua, tulang belulang aku dah lemah dah ni. Kemudian rambut aku pun dah beruban dah. Okey? Maknanya nak bagi tu dah tua dah. Kemudian isteri Nabi Zakaria ni pula umur dah 90 tahun dah. Kita kata 40 tahun pun dah menopause, 50 tahun pun dah menopause. Tak boleh lah nak bersalin. Tapi Nabi Zakaria isi 99 tahun. Nak bagi tahu kekuasaan Allah Ta'ala boleh buat. Allah nak bagi tahu anak ni bukan dengan sebab kamu kuat, bukan sebab dengan kejantanan kamu, bukan dengan sebab kamu hebat, bukan. Dengan sebab kekuasaan Allah. Tak kira lah kamu tua, ada orang muda kahwin 18 tahun tak dapat anak. Pakcik kahwin umur 80 tahun dapat anak. Bukan sebab kekuatan ataupun tidak, bukan sebab kejantanan ataupun tidak,
disebabkan oleh kehendak Allah, kekuasaan Allah. Allah Ta'ala kata nak. Anak bukan urusan kita. Bukan kita yang tentukan. Allah Ta'ala kata nak. Okey. Kemudian Maryam dengan Isa, selalunya selepas daripada kisah Nabi Zakaria dan Yahya, ada kisah Maryam dan Isa. Dalam surah Al-Imran pun sama, surah Maryam pun sama. Kerana kalaulah Nabi Zakaria ni dah tua, isteri dah tua, boleh lagi ada anak. Ada satu kisah yang lebih pelik daripada kisah Nabi Zakaria ni. Apa dia? Kisah Maryam. Tak ada suami, tiba-tiba beranak. Lagi tiba-tiba mengandung, bersalin. Lagi pelik, lagi ajaib. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak letak kisah ni pelik dulu. Dia letak kisah ni dulu. Kemudian baru kisah Maryam. Sebab ni lagi pelik daripada ni. Kalau kamu percaya kisah ni, insya-Allah kamu akan percaya kisah ni. Tapi kalau letak saja kisah Maryam nombor 1, kamu dah tak percaya, kisah Zakaria lagilah kamu tolak. Itu indahnya susunan yang Allah Ta'ala susun dalam Quran. Susunan tertib. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang mengikuti kita pada pagi ni, sama-samalah kita tadabbur ayat-ayat Quran yang kita bincangkan. Sebab apa digunakan ghulam? Sesuai. Sebab apa digunakan walad? Sesuai dengan soalan yang ditanyakan. Macam tadi Jibril tanya menggunakan perkataan apa? Perkataan ana rasulur rabbikil li ahab laki ghulaman. Ghulam. Kemudian Maryam pun jawab ghulam lah. Sesuai. Dia takkan Jibril soal ghulam, dia jawab walad. Jadi tak apa kenalah. Jadi setakat itu saja saya mewakili para asatizah yang lain memohon maaf lah sekiranya ada kesalahan, terkasar bahasa. Dan juga kita sebenarnya kitab kita ni, siapa tak dapat lagi boleh dapatkan kitab kita teknik untuk hadam kata dasar Al-Quran. Walaupun kita dah siri ke 42, sebenarnya kita ulang balik ni, kita ulang sikit kita ulang sebab teknik yang terpilih kita dah ulang 2 kali. Tuan-tuan tak faham kali yang pertama, kita buat kali yang kedua, mungkin huraian lebih terperinci lagi. Kemudian kamus Al-Quran dia agak panjang sebab vocabulary mufradat Al-Quran ni kan banyak. Jadi kita pilih yang mana yang biasa digunakan dulu. Jadi itu sebab itu perbahasannya agak panjang. Kemudian ustaz pula bagi sikit, dia tak bagi banyak terus supaya tuan-tuan dapat ingat, hafal. Kemudian perkataan saya lebih kepada perkataan seerti lah untuk menerangkan perbezaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman, kekuatan untuk kita supaya kita amalkan isi kandungan Quran. Dan juga kita dapat sebarluaskan, tekan butang share supaya ramai mendapat istifadah, benefit daripada perbincangan kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.